itu tantrum? Tantrum adalah apa itu tantrum? Kita mesti tanya apakah itu tantrum? Tantrum adalah ledakan emosi yang biasanya yang terjadi dengan sikap kanak-kanak yang keras kepala, menangis, menjerit, berteriak dan membangkang atau marah. Ketika kanak-kanak tantrum, kita mungkin akan menjadi frustrasi dan bingung untuk menghadapinya. Tantrum ini termasuk daripada bahagian perkembangan kanak-kanak yang normal kerana ia sedang berusaha menunjukkan bahawa dirinya sedang kesal atau inginkan sesuatu. Umumnya, tantrum akan terjadi pada tahun kedua kehidupan kanak-kanak saat perkembangan bahasa anak-anak pada usia kini mulai berkembang. Ini kerana mereka belum bisa mengatakan apa yang mereka inginkan dan rasakan. Akan tetapi, amukan anak cenderung berkurang seiring kemampuan bahasanya apabila mereka meningkat. Apa tanda tantrum pada anak yang sudah melebihi batas? Kita mesti tertanya-tanya, right? Okey, tantrum sebenarnya kondisi yang normal terjadi pada anak-anak, bahkan bisa boleh dianggap sebagai bahagian daripada proses perkembangan. Namun, orang tua perlu mengetahui tanda tantrum pada anak-anak yang sudah melebihi batas. Antaranya, pertama, memiliki frekuensi mengamuk yang sering. Ini terjadi kerana mereka sering mengamuk, tidak mengira waktu, tidak mengira tempat. Yang kedua pula, mengamuk dalam waktu yang sangat-sangat lama. Yang ketiga, saat mereka mengamuk, mereka melakukan kontak fizik dengan orang lain, iaitu mereka cuba mengacau atau marah orang lain. Yang keempat, marah sampai melukai diri sendiri. Okey, apakah penyebab tantrum? Kita mesti ingin tahu kan? Okey, istilah ini digunakan ketika anak-anak menangis, merengek, menjerit, menendang atau memukul yang terjadi pada usia anak-anak 1 hingga 3 tahun. Anak-anak yang tantrum umumnya disebabkan oleh rasa kesal, marah dan frustrasi. Mungkin juga mereka merasa lelah, lapar dan tidak nyaman. Okey, tindakan agresif tersebut akan terjadi akibat anak sulit mereka untuk mengungkap apa yang mereka inginkan, tidak mampu untuk mengungkap apa yang mereka inginkan. Namun, anda tidak perlu khawatir dengan hal ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan berbahasa kanak-kanak juga akan semakin meningkat. Selain itu, anak-anak juga akan lebih mampu untuk mengendalikan emosi mereka dengan lebih profesional atau lebih waras. Sebagai salah satu tahap perkembangan sosial ini di bawah perkembangan sosial emosional anak-anak pada usia kini. Cara menghadapi anak-anak tantrum. Kita mesti ingin tahu apakah cara-cara menghadapi anak-anak tantrum. Bagaimana cara menghadapi anak-anak tantrum? Situasi ini akan bisa terjadi apabila tidak kira mengira waktu atau di mana-mana tempat saja. Jadi, cara menghadapi masalah anak-anak yang mempunyai tantrum ini ialah pertama, mengatasi tantrum pada saat kita akan cuba mengawal daripada mereka apabila mereka di luar sana, mereka terkena dengan tantrum ini. Anak tantrum ini di depan umum paling sering terjadi dan kerap membuat orang tua panik apabila mereka berada di luar. Okey, jadi apa tipsnya? Pertama, kita perlu memeluk anak-anak yang mempunyai tantrum ini. Dengan cara memeluk, kita akan dapat menenangkan mereka dengan cara memeluk ini. Namun, saat melihat anak mengamuk, pelukan menjadi hal pertama yang bisa anda lakukan untuk meredanya. Pelukan bisa membuat anak-anak merasa nyaman. Sebab itulah saya kata pelukan ini akan mampu untuk membuatkan kita berasa nyaman. Yang kedua, mempersiapkan segala mempersiapkan segala kehendak anak-anak. Jadi kita perlu siapkan segala kehendak anak-anak ini supaya kita mampu untuk mengelakkan daripada tantrum ini terus berlaku kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, jika mereka inginkan belanja bulanan ke, inginkan aiskrim, jadi kita belikan saja untuk meredakan tantrum ini. Yang ketiga pula, membuat aturan dasar untuk anak-anak. Jadi, kita sebagai ibu bapa perlulah menentukan jalan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi, dengan cara ini, kita akan dapat mengelakkan tantrum ini terus berlaku kepada diri kanak-kanak. Okey, seterusnya, kita akan teruskan pula dengan bagaimana kita ingin mencegah tantrum.
kanak-kanak apabila mereka berada di luar. Pertama, siapkan mainan atau benda lainnya. Maksudnya, kanak-kanak ni selalunya kita sendiri akan tahu bahawa kanak-kanak ini juga akan sering bermain. Jadi, kita sediakan mainan mereka untuk mereka terus bermain apabila mereka berada di luar. Dengan cara ini, kita akan dapat mengelakkan tantrum ini terus berlaku. Yang kedua, luangkan waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Kanak-kanak yang tantrum ini, dia menginginkan perhatian. Jadi dengan adanya luangkan waktu, mereka akan dapat merasakan lebih tenang dan rasa mudah untuk mengawal sifat amarah itu. Yang ketiga pula, kita sebagai ibu bapa perlulah memberitahu keadaan anak-anak kepada anak-anak keadaan apabila kita berada di luar. Jadi dengan cara ini mereka akan dapat cuba mengawal sikap-sikap emosi ini daripada terus mereka menjadi tantrum tidak mengira waktu. Hari ini saya akan menerangkan tentang masalah tingkah laku kanak-kanak distraktif. Okey, jom kita tengok. Okey, maksud distraktif ialah perlakuan yang melampau yang mengganggu orang lain atau sesi pengajaran dan pembelajaran seperti membuat bising, mengganggu rakan, menolak-nolak, bertumbuk, menjerit, bercakap dengan kuat dan lain-lain lagi. Okey, tingkah laku ini sering dikaitkan dengan tingkah laku negatif. Okey, ianya tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang mampu memberikan masalah dan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Ini kerana tingkah laku ini bukan sahaja melibatkan kanak-kanak yang suka mengganggu rakan lain, malah kanak-kanak yang sering memberontak dalam kelas merupakan contoh kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku ini. Okay, tingkah laku distraktif ini merupakan tingkah laku yang melibatkan pemusuhan yang nyata, yang bermaksud kanak-kanak yang sering menunjukkan tingkah laku ini secara fizikal ataupun lisan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Sebagai contoh, seorang murid yang sedang beratur untuk mendapatkan makanan. Tiba-tiba seseorang murid yang lain datang untuk memotong barisan tersebut. Itu salah satu antara contohnya. Okay. Untuk contoh yang lain ialah kanak-kanak yang mengganggu rakannya yang ingin membuat kerja di dalam kelas. Ianya tingkah laku itu adalah masalah tingkah laku distraktif. Okay, antara cara-cara untuk mencegahnya ialah yang pertama, mencegah sebelum melakukannya. Ini berperanan kepada kanak-kanak tersebut. Kita sebagai guru perlu memberitahu kepada kanak-kanak supaya jika mereka terkena ataupun terlibat dengan masalah ini ataupun terkena dengan masalah ini, sila maklumkan kepada guru mereka ataupun pendidik mereka supaya mereka tahu yang mereka ini diganggu oleh seseorang kanak-kanak yang mempunyai masalah ini. Okey, yang kedua, memberikan amaran. Okey, ini berperanan kepada guru yang perlu memberikan amaran kepada kanak-kanak yang bermasalah, yang masalah tingkah laku ini, kerana apabila kita memberikan amaran kepada mereka, maksudnya perkara yang mereka lakukan itu ialah perkara yang tidak elok, dan kita boleh memberikan denda kepadanya dengan memberikan amaran sekali. Okay, yang terakhir ialah memberikan denda yang sesuai. Ini bermaksud denda tersebut ialah sepatutnya bersesuaian dengan umur mereka, dan juga denda tersebut kita perlu pastikan kita juga mampu untuk membuat denda itu. Jika kita tidak mampu untuk membuat denda itu, jangan kita bagi denda begitu kepada mereka. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazrul Hakim bin Azhar. Hari ini saya akan bercakap mengenai masalah tingkah laku kanak-kanak yang perlu ibu bapa ambil tahu, iaitu masalah tingkah laku kanak-kanak pasif. Dalam video ini saya akan menerangkan beberapa perkara, iaitu definisi kanak-kanak pasif, ciri-ciri kanak-kanak pasif, faktor yang boleh menyebabkan kanak-kanak menjadi pasif yang ibu bapa perlu tahu,
Dan akhir sekali adalah langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk mengatasi masalah tingkah laku kanak-kanak pasif ini. Apa yang dimaksudkan dengan kanak-kanak pasif? Kanak-kanak pasif ialah kanak-kanak yang menerima tindakan tanpa bertindak sebagai balasan atau tidak bertindak balas terhadap sesuatu yang mempengaruhi atau yang diharapkan dapat mempengaruhi seseorang secara langsung. Dalam erti kata lain, kanak-kanak tidak banyak bercakap atau tidak bercakap langsung dengan orang di sekelilingnya, sama ada berada di rumah ataupun berada di sekolah. Orang lain akan memanfaatkan apabila kanak-kanak itu begitu pasif. Seterusnya, ciri-ciri kanak-kanak pasif. Antara ciri-ciri kanak-kanak pasif ialah kanak-kanak tidak mempunyai kemahiran intelektual yang mencukupi. Kemahiran intelektual yang tidak mencukupi adalah jurang dalam pendidikan dan perkembangan kanak-kanak. Selain itu juga, kanak-kanak itu tidak dibangkitkan rasa ingin tahu, iaitu tidak dapat mengetahui bagaimana untuk mengalami kegembiraan pembelajaran. Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan kanak-kanak mengalami masalah tingkah laku pasif ini. Yang pertama adalah faktor emosi. Faktor emosi yang tidak stabil serta ibu bapa yang tidak mengambil kisah pergerakan anak mereka. Faktor yang kedua adalah faktor persekitaran. Faktor persekitaran seperti persekitaran rumah iaitu kurang perhatian dan kasih sayang dari ibu bapa. Kebanyakan faktor ini adalah disebabkan oleh ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja. Dan akhir sekali, faktor kemahiran sosial. Kemahiran bersosial yang rendah seperti suka bersendiri serta mengalami masalah emosi dari segi mental dan fizikal kerana pernah mengalami penderitaan. Kanak-kanak yang pernah mengalami penderitaan ini, mereka akan terlalu pasif kerana takut atau tidak berani untuk meluahkan perasaan mereka. Jadi mereka terlalu pasif dan boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada dirinya. Akhir sekali, kita tengok kepada langkah penyelesaian. Apakah langkah penyelesaian yang boleh diambil oleh ibu bapa? Langkah yang pertama adalah ibu bapa perlu memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak seperti kerap menanyakan soalan kepada mereka dan tidak sering memberikan gadget kepada anak-anak. Pemberian gadget yang terlalu kerap boleh menyebabkan kanak-kanak itu terlalu taksub dengan gadget dan tidak mahu bersosial dengan rakan-rakan dan boleh menyebabkan kanak-kanak itu menjadi pasif semasa di sekolah nanti. Langkah yang kedua adalah ibu bapa perlu membawa anak-anak berjalan di taman dan membenarkan anak-anak bermain dengan kawan-kawan. Hal ini kerana dengan bermain, kemahiran sosial anak-anak dapat ditingkatkan dan kemahiran sosial juga dapat diserap ke dalam diri kanak-kanak kerana mereka boleh bermain dengan kawan-kawan sebaya dengannya. Dan langkah yang terakhir adalah ibu bapa juga perlu bermain bersama anak-anak kerana dengan bermain, anak-anak dapat berbual bersama ibu bapa. Seterusnya, dapat meningkatkan kemahiran sosial secara tidak langsung dan akan menyebabkan kanak-kanak itu terbiasa untuk bercakap di rumah maupun di sekolah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Gopala Krishnan adalah Ramadas. Poin yang keduanya ialah tingkah laku destruktif. Tingkah laku destruktif merupakan tingkah laku yang membahayakan orang lain. Contohnya, kanak-kanak yang suka mempunyai kelakuan yang negatif dalam diri mereka, mereka akan mengganggu orang lain. Antaranya tingkah laku yang membahayakan orang lain ialah tingkah laku yang hyperaktif, kelakuan nakal, bising, bergerak sesuka hati, ketawa kuat, agresif secara lisan. Antara yang pertama ialah hyperaktif. Hyperaktif ni merupakan salah satu tingkah laku yang suka memukul secara hyperaktif, melakukan sesuatu dengan agresif lebih kurang. Seterusnya, kelakuan nakal. Kelakuan nakal ini ialah suka mengganggu orang lain. Mereka akan mengganggu kawan-kawan yang lain yang sedang belajar dalam kelas. Bising.
Seterusnya ialah bising. Bising ni merupakan satu benda yang tingkah laku yang perbuatan yang salah dalam kelas semasa waktu PDP, semasa guru mengajar. Kanak-kanak yang lain diam, tapi sesuatu kanak-kanak yang mempunyai sikap ini sentiasa berbising dalam kelas, mengganggu ketenteraman kawan-kawan ataupun kanak-kanak yang lain. Seterusnya, bergerak sesuka hati. Bergerak sesuka hati ini merupakan tingkah laku yang negatif juga. Sebagai contohnya, kanak-kanak suka bergerak semasa guru mengajar. Bergerak ke jumpa kawan, bergerak ke kacau kawan lain, mengacau kawan lain. Itu salah satu tingkah laku yang negatif. Seterusnya, ketawa kuat. Semasa guru mengajar, guru memberitahu supaya kanak-kanak lain sentiasa senyap dalam kelas semasa waktu PDP. Tetapi, kanak-kanak yang seperti sikap mempunyai tingkah laku negatif ni, dia suka ketawa kuat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Dan akhirnya ialah agresif secara lisan. Kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku negatif ini mempunyai sikap yang negatif seperti ini, sentiasa menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sopan terhadap kanak-kanak yang lain. Even terhadap kanak-kanak yang lain, dan juga terhadap guru juga terdapat setengah kanak-kanak yang menggunakan perkataan yang tidak sopan. Contohnya diam, jangan cakap, macam tu, perkataan yang agresif terhadap orang lain. Ini antaranya ialah tingkah laku yang destruktif dalam didik kanak-kanak yang negatif. Hyperaktif merupakan satu pola atau perilaku seseorang yang menunjukkan sikap tidak pernah berdiam diri, sukar dikendalikan, tidak memberi perhatian dan akan bertindak secara mengikut dirinya sendiri. Ia juga dikenali sebagai ADHD, iaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Antara tanda kanak-kanak hyperaktif, yang pertama adalah hyperactivity. Kanak-kanak hyperactivity ini sangat cergas, seolah-olah mereka mempunyai 2 kali ganda tenaga. Mereka juga tidak boleh duduk diam dan sentiasa akan berlari-lari dan memanjat. Yang kedua adalah tempoh tumpuan yang singkat. Kebanyakan kanak-kanak hyperaktif akan menunjukkan tanda-tanda seperti susah untuk memberikan tumpuan yang lama apabila ibu bapa atau sesiapa sahaja bercakap dengannya. Paling lama yang mereka boleh berikan tumpuan hanya selama 10 minit sahaja. Yang ketiga pula adalah kurang sabar. Disebabkan kanak-kanak ini terlalu cergas, mereka juga akan menghadapi tekanan di mana mereka kurang sabar dalam kehidupan seharian. Seterusnya, langkah untuk mengawal kanak-kanak hyperaktif yang ibu bapa perlu cakna adalah: yang pertama merupakan mengendalikan kelakuan agresif. Time up adalah kaedah menenangkan anak yang terlalu aktif. Hukuman ini perlu dijelaskan kepada anak sebagai masa untuk menenangkan diri dan memikirkan perilaku negatif yang dilakukan. Seterusnya, hadkan gangguan. Antara cara mendidik anak hyperaktif adalah dengan menghadkan masa skrin dan perbanyakkan masa melakukan aktiviti menarik di luar rumah. Akhir sekali, meluangkan masa. Gunakan waktu lapang untuk melakukan aktiviti bersama anak-anak anda, seperti berjalan-jalan di taman, bermain bersama-sama dan sebagainya. Aktiviti ini dapat mengembangkan hubungan ibu bapa bersama kanak-kanak yang hyperaktif, sehingga mereka dapat bersikap positif dan melakukan aktiviti secara natural bersama ibu bapa tanpa harus berlebihan.